Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini untuk kita memberikan suluhan berkenaan isu-isu semasa. Malam ini kita fokus secara eksklusif berkenaan tentang beberapa hari saja lagi kita mengira turun bagi pembukaan semula sesi persekolahan akademik 2023-2024. Jadi bagaimana pengoperasian dan juga pembukaan sekolah, apakah persiapan dilakukan khususnya kementerian yang mengawal sedia dan juga memastikan agar ianya berjalan lancar, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang perkara ini, saya maksati untuk bersama dengan yang berbagi Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Ibu bapa mungkin sekarang ini sedang sibuk melakukan persiapan untuk anak-anak. Apatah lagi beberapa hari selepas itu untuk menjelang bulan Ramadan dan selepas itu juga untuk Hari Aidilfitri. Sebagai permulaan, mukadimahnya, bagaimana boleh digambarkan persediaan yang bukan sahaja dilakukan oleh pihak ibu bapa, guru sekolah tetapi juga di peringkat kementerian, Datuk? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ismail. Dan bicara naratif kita malam ini, sebenarnya kita nak menjemput anak-anak untuk ke sekolah dan guru-guru kembali semula untuk bertugas. Jadi saya pasti suasana ceria dan tak sabar untuk berada dalam satu persekitaran yang menyeronokkan untuk pelayan. Jadi apapun, kerana seolah kita nak adakan satu sambutan kepada anak-anak dan cikgu-cikgu ini, persiapan rapi di peringkat Kementerian Pendidikan kita telah buat seawal cuti persekolahan tempoh hari lagi. Kita berbincang dengan rakan-rakan, pengarah di bahagian, pengarah di negeri. Kita mengemas kini maklumat-maklumat yang penting untuk dikongsi. Jadi insya-Allah malam ni Ismail kita akan kongsikan perkara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh ibu bapa untuk menghantar anak dalam keadaan yang cukup meyakinkan, dalam suasana yang selamat dan ceria, insya-Allah. Insya-Allah. Bukan saja untuk persiapan daripada ibu bapa, tetapi baru-baru ini juga pihak kementerian ataupun pihak kerajaan perpaduan telah mengumumkan bantuan awal persekolahan dan sebagainya, dan ini mungkin memudahkan persiapan untuk anak-anak. Tetapi fokus kita pada malam ini berkenaan tentang takwim ataupun kalender persekolahan itu, Datuk. Masih lagi ada ibu bapa atau guru yang bertanya berkenaan apakah berealistik untuk kita menganjakkan kembali sesi persekolahan ataupun takwim yang kali ini bermula pada bulan Mac untuk dikembalikan kepada bulan Januari, kerana mungkin persoalan-persoalan yang timbul disebabkan ada gesaan untuk memastikan agar sesi itu bermula seawal tahun itu. Ya, baik. Sebenarnya seluruh masyarakat Malaysia pun sudah tahu kenapa kita berada pada sesi baru bermula pada bulan Mac ataupun mungkin lebih lewat daripada itu sebelum pada ini. Tapi insya-Allah tahun ini dia telah bergerak lebih awal sedikit pada 19 dan 20 Mac nanti. Jadi sebenarnya takwim yang berada pada ketika ini ialah untuk memenuhi jumlah hari persekolahan selama 190 hari. Minimumnya 190 hari bagi setahun dalam kalender akademik kita. Jadi di antara itu ada cuti penggal, ada cuti pertengahan semester, ada cuti di hujung tahun. Jadi cuti-cuti ini telah pun diselaraskan sebenarnya dengan mungkin ada ketika itu ada sambutan perayaan tertentu yang melibatkan pergerakan ramai pelajar ataupun guru. Jadi disesuaikan dengan sambutan tertentu supaya kita tidak terlalu banyak cuti sekolahnya. Selepas cuti sekolah ada pula cuti perayaan, tapi pada masa yang sama kita tidak boleh lagi untuk memendekkan tempoh persekolahan untuk memberikan cuti lebih panjang sebab jumlah hari itu perlu kita patuhi. Jadi sebenarnya Kementerian Pendidikan cuba berusaha untuk menggerakkan sedikit demi sedikit takwim kita itu atau kalender kita itu supaya tidaklah terlalu lewat permulaannya di tahun yang berikut. Mungkin kita akan bawa seawal Februari, insya-Allah. Jadi sebab apa? Kita nak melihat bahawa ada kelebihan apabila berlaku pembukaan sekolah pada bulan Februari ataupun Mac. Peperiksaan SPM berlaku dalam tempoh berkenaan semasa cuti persekolahan hujung tahun, dan anak-anak yang menduduki SPM itu tidak terlalu lewat untuk masuk ke universiti, meneruskan pelajaran sama ada di peringkat institusi pengajian tinggi ataupun metrokrasi dan sebagainya. Jadi inilah yang kita sebenarnya cuba sesuaikan tempoh peperiksaan SPM dengan masa untuk masuk ke universiti, dan pada masa yang sama juga memenuhi jumlah hari 190 itu
bagi taukim persekolahan. Ya, alang-alang yang berbagi Datuk dah menyentuh berkenaan SPM ataupun peperiksaan SPM yang baru berakhir beberapa hari yang lalu. Ada beberapa kertas yang terakhir seperti kertas matematik tambahan dan sebagainya. Apa mungkin plan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun kementerian, contingency plan untuk mereka yang terkandas ataupun tidak dapat mengambil peperiksaan sewaktu tempoh banjir di tempoh hari, Datuk? Baik, Ismail. Sebenarnya ada pelajar yang telah pun menamatkan peperiksaan SPM, tapi masih ada lagi sekumpulan kecil yang ambil elektif tertentu akan berakhir pada hari esok. InsyaAllah. Jadi, tapi kita di Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengatur bagi pelajar-pelajar yang terjejas dengan banjir tempoh hari, terutama di Pahang, Johor dan Sarawak, mereka akan menduduki peperiksaan SPM penjadualan semula mulai 16 Mac pada hari Khamis dan disambung pada hari Isnin, Selasa dan Rabu minggu hadapan, iaitu 20, 21 dan 22. Dan ini juga kita mengambil kira ada kumpulan pelajar yang masih lagi tidak dapat menduduki peperiksaan kerana dijangkiti virus COVID-19. Jadi walaupun jumlah tak ramai, tapi mereka tetap diberi peluang. Dan insyaAllah pelajar-pelajar yang terkesan banjir ini telah pun disantuni oleh Jabatan Pendidikan Negeri, sudah pun dikenal pasti dan ditentukan di mana pusat peperiksaan mereka dan semua telah pun bersedia. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, yang paling dinantikan soalannya, bila keputusan SPM ni akan diumumkan agak-agaknya? Sebenarnya dah duduk peperiksaan. Perkara seterusnya ialah bila tarikh pengumumannya. Jadi insyaAllah kita beri sedikit masa kepada lembaga peperiksaan untuk menguruskan skrip untuk diperiksa oleh pemeriksa di seluruh negara. Semua pun cikgu-cikgu juga yang terlibat. Mereka sedang menguruskan perkara itu. InsyaAllah biasanya kita akan beri satu tempoh antara 75 ke 80 hari untuk proses itu. Jadi jangkaannya mungkin awal Jun nanti keputusan peperiksaan boleh diumumkan untuk proses seterusnya. Okey. Dan kebiasaannya STAM dan SPM mungkin awal sedikit berbanding SPM. Kerana telah pun berlaku lebih awal daripada peperiksaan SPM. Datuk, kita berbalik kepada untuk sesi pembukaan akademik 2023-2024 ini. Pengisian bagi minggu pertama untuk sesi persekolahan ini bagaimana, Datuk? Alhamdulillah, kita telah pun mengeluarkan satu surat perkeliling ikhtisas, iaitu ini adalah satu arahan rasmilah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pengisian minggu pertama hari persekolahan sesi akademik 2023-2024 ini. Jadi buat pertama kalinya kita memikirkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia selepas mendapat persetujuan dan restu daripada YB Menteri Pendidikan kita, kita mengambil pendekatan yang sedikit berbeza berbanding dengan sebelum ini. Dan sebab itulah saya kata tadi, Kementerian Pendidikan telah membuat persediaan lebih awal. Seawal cuti sekolah itu kita sudah pun berbincang perkara ini dan akhirnya kita minta sekolah di minggu pertama itu untuk melaksanakan aktiviti yang bersifat pengisian, menceriakan murid-murid. Sesuatu yang menyeronokkan, dirancang dengan rapi dan memberi kesan untuk anak-anak itu terus rasa seronok untuk berada di sekolah. Sebenarnya selama ini mungkin kehadiran anak-anak pada hari pertama ke sekolah itu mungkin tidak dapat dirasai satu momen yang paling istimewa bila ibu bapa mereka hantar, kemudian dapat ibu bapa pula melihat anak-anak dah mula pembelajaran, kemudian cikgu dapat mengenali ibu bapa juga dapat mengenali sesama mereka. Jadi kita cuba kembalikan situasi ataupun suasana begini. Sebab suasana keceriaan di awal persekolahan seseorang pelajar itu sangat penting. Sebab ini akan beri satu, kita harapkan, keyakinan kepada mereka bahawa berada dalam persekolahan sekolah ini suasana yang menyeronokkan, suasana yang bukan asing bagi mereka. Sebab kita percaya ramai pelajar yang masuk ke sekolah ini daripada darjah 1 ataupun tingkatan 1 ataupun baru berpindah sekolah ataupun mungkin bertukar kelas. Jadi ada juga cikgu yang sedia ada, cikgu baru pertama kali masuk untuk mengajar ataupun cikgu berpindah dari sekolah lain. Jadi suasana ini begitu agak asing pada hari pertama bagi ramai pihak. Ini sesi ta'aruf lah ya. Sesi ta'aruf, betul. Setuju sangat. Jadi maksudnya sesi supaya
kemesraan tu wujud di antara pengurusan sekolah dengan cikgu-cikgu, cikgu bersama cikgu, cikgu dengan murid, murid dengan murid, kemudian ibu bapa sesama mereka, ibu bapa dengan guru. Semua perkara ini perlu berlaku. Ismail, perasan tak, kalau biasa dulu kita masa di sekolah, hari yang kita akan bersalam dengan semua rakan-rakan kita ialah pada hari apa? Hari terakhir. Hari terakhir sekolah. Ataupun semasa nak balik raya. Sebab suasana seronok, jadi kita bermaafanlah masa tu. Atau sebelum SPM. Ataupun sebelum SPM. Mohon restu cikgu. Jadi kenapa tidak kita mulakan pada hari pertama, di minggu pertama. Jadi di sini kita sudah membina satu hubungan yang erat di antara adik-adik yang junior dengan abang yang senior. Jadi di situ timbul rasa hormat. Sebab salah satu komponen negara madani, salah satu rukunnya ialah hormat. Ada ihsan, ada kesejahteraan, keyakinan, kemampanan. Jadi semua itulah yang kita inginkan ada dalam suasana sekolah kita. Kalau kita tak mulakan di sekolah, di mana kita nak mulakan? Itulah institusi pertama yang anak-anak mula berada dalam kelompok yang ramai. Sebelum ini mereka dalam keluarga yang kecil, mungkin dengan saudara mara mereka. Komuniti pun bukanlah terlalu rapat dengan mereka. Jadi inilah pertama kali kita mahukan institusi yang mereka yakin, mereka rasa seronok, dan di situlah akan datang keseronokan untuk mencipta sesuatu yang baharu dalam kehidupan mereka. Dikatakan sense of belonging itu penting kepada pelajar terhadap sekolah. Yang berbagi Datuk, sebelum ini Menteri Pendidikan ada mengumumkan berkenaan 7 teras utama KPM yang akan dijadikan ikhtiar dalam menambah baik sistem pendidikan negara. Sudah pasti apabila evolusi sistem pendidikan di peringkat global, kita juga terkesan. Jadi apa mungkin 7 ikhtiar ini akan bertepatan dengan keperluan sistem pendidikan semasa, Datuk? InsyaAllah. Saya yakin sangat tepat pada masanya 7 teras itu. Memang kita sudah ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita ada Hala 7 yang jelas buat Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi zaman itu berubah, situasi masyarakat, keperluan juga berubah. Jadi apa yang penting dalam 7 teras itu, yang pertama, YB Menteri dan kita di Kementerian Pendidikan Malaysia ingin lihat komunikasi yang cukup berkesan. Daripada Kementerian Pendidikan sampailah ke peringkat sekolah. Jadi kenapa kita di sini dalam bicara naratif malam ini, inilah dia komunikasi. Jadi kita inginkan semua masyarakat dapat maklumat yang jelas. Kenapa kita adakan sistem persekolahan ini. Jadi yang keduanya ialah berkait dengan kita nak tekankan kepada aspek karamah insaniah. Meningkatkan darjat anak-anak kita. Kita ingin terapkan adab, akhlak, integriti. Dan kita inginkan anak yang baik lagi cerdik. Jadi anak itu pastilah kita nak sifatnya yang baik dahulu dimulakan, kemudian cerdik itu boleh datang kemudiannya. Kalau kita tak bentuk baik hari ini, pasti penat kita ataupun mungkin gagal kita untuk menjadikannya seorang yang baik. Jadi mungkin yang ketiganya ialah memberi perhatian kepada kumpulan B40. B40 ni ialah kumpulan yang mungkin terkesanlah dengan cabaran semasa, dengan kos sara hidup apa semua. Jadi kita ingin melihat dari sudut mana yang kita boleh mengurangkan kos sara hidup. Contohlah, saya pada tahun ini berbincang dengan rakan-rakan, kita sudah wujudkan 5 buah sekolah komprehensif 9 dan 2 buah sekolah komprehensif 11. Mungkin perkara ini bunyi macam sesuatu yang baharu. Sebenarnya dasar telah ada di mana pelajar boleh belajar dari tahun 1 sampai tingkatan 5. Iaitu kumpulan yang terlibat yang kita fokuskan ini di pedalaman, satu di Long SMK Long Bedian di Baram, Sarawak, dan satu lagi SMK Betau di Kuala Lipis, Pahang. InsyaAllah bermula 20 Mac nanti. Dan yang K9 tu mereka bermula tahun 1 hingga tingkatan 3. Jadi sudah ada 12 buah sekolah. Jadi ini penting, maksudnya ibu bapa selama ni terpaksa hantar anak pada jarak yang jauh dengan kos yang tinggi, tapi kerana anak itu sudah ada di sekolah rendah, terus saja sampai ke tingkatan 1 hingga 3 dan terus lagi sampai tingkatan 5. Jadi ibu bapa cukup selesa dan pastinya pembelajaran mereka lebih menjematkan. Itu yang kita menangani salah satu. Banyak lagi kaedah yang kita buat. Perkara yang keempat ialah berkait dengan isu keciciran.
Okey. Jadi sebenarnya bila kita adakan sekolah komprehensif ini juga mengurangkan keciciran. Ya. Jadi mereka pasti pergi sekolah sebab berhampiran dengan tempat tinggal. Tiada alasan lagi untuk ya, tercicir daripada sistem sekolah. Tercicir daripada sistem sekolah. Okey. Jadi sebab tu minggu pertama ni sangat penting. Minggu pertama ni meletakkan satu perasaan yang seronok kepada murid-murid kita untuk terus hadir ke sekolah pada setiap hari. Jadi ini juga ialah inisiatif supaya dapat mengurangkan keciciran. Mungkin secara ringkas dan sebenarnya di nanti-nanti iaitu memberi fokus pada kesejahteraan guru. Mungkin lepas inilah kita cerita tentang kesejahteraan guru ini sebab guru memang orang yang paling penting. Inilah Datuk sudah faham isyarat yang ingin ditanyakan dan juga sudah faham tentang apa jua penerusan kepada korelasi mungkin perbualan yang akan kita lanjutkan. Kita akan berehat seketika, Datuk, dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Datuk dah faham. Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam. Grade 56 ke bawah, grade 56 ke bawah. Termasuk lantikan kontrak selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan. Tunai Rahmah STR Fasa 1 untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data IKASI. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. STR akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima dengan peruntukan disediakan hampir RM8 bilion. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Kementerian Kewangan, Bank Negara dan Suruhanjaya Security terus memberi penekanan untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan Islam, berteraskan equity dan konsep perkongsian risiko seperti mudharabah dan musyarakah. Bank Negara Malaysia perkenalkan Climate Risk Management and Scenario Analysis towards a Greener Financial System and Financial Inclusion Framework 2023-2026, dan di peringkat global, General Council for Islamic Banks and Financial Institutions turut telah mengeluarkan Sustainability Guide for Islamic Financial Institutions. Bermula 2024, aset simpanan syariah akan diasingkan sepenuhnya bagi memberi pulangan yang kompetitif kepada 125 juta ahli yang memiliki akaun syariah. Ini pendekatan baru supaya bersih pelaksanaannya yang tidak difikirkan sebelum ini. Sesuai dengan kerangka madani, kaedah wakaf merupakan salah satu mekanisme pengagihan semula kekayaan yang menyumbang kepada kesejahteraan sejagat. Melaksanakan program pendidikan yang mendapat peruntukan yang tinggi melebihi dari tahun 2022, iaitu sebanyak RM55.2 bilion. 23 bilion untuk infrastruktur, naik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang telah diumumkan, dan kerja-kerja menyelenggara kemudahan semua jenis sekolah, merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Sekolah yang punya murid berkeperluan khas akan disingkapkan dengan kemudahan mesra OKU. Membina Dewan Terbuka bagi menyediakan keselesaan anak-anak berimpun.
Baik, bersua kembali bicara naratif pada malam ini. Terima kasih pada pihak Kementerian Pendidikan. Datuk, tadi kita menyentuh 7 teras yang telah pun dilafazkan ataupun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dan ini menjadi satu penerusan oleh pihak KPM dan memastikan agenda atau teras itu dapat dicapai. Sebelum kita berehat tadi, Datuk menyentuh berkenaan tentang guru. Ya, sebelum itu kita menyentuh keciciran. Tetapi untuk guru, ada mungkin kita melihat perdebatan, perbahasan berkenaan tentang tugas guru yang bukan sahaja mengajar tetapi dibebani dengan tugas pengkeranian. Malah ada juga dibebani dengan tugas untuk menjaga persekitaran persekolahan, malah kebajikan para pelajar. Jadi ini mungkin menimbulkan persoalan, apakah mungkin pihak kementerian ambil catna berkenaan tentang beban tugas guru ini, Datuk? Baik, terima kasih Ismail. Ya. Jadi pertama kita perlu lihat bahawa sekolah ni ialah satu institusi untuk memanusiakan manusia. Okay. Jadi sebenarnya nak memanusiakan manusia ni bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Sebab bila kata memanusiakan manusia ni, dia berkait dengan hati. Jadi perkara yang paling sukar sekali ialah untuk mengubah hati seorang manusia tu. Jadi sudah tentulah memerlukan satu kekuatan, satu semangat, satu perjuangan yang sentiasa tidak kunjung padam. Jadi itulah kerja guru sebenarnya. Jadi guru ni adalah orang yang bertuah sebenarnya. Kerana kalau dia berjaya mengubah hati seorang manusia, memanusiakan manusia, inilah kita boleh tengok Cik Ismail di kaca TV dapat bercakap ke seluruh negara. Jadi saya yakin ini adalah berkat didikan cikgu. Alhamdulillah. Jadi pasti guru yang ada di luar sana, saya sangat kagum dengan sumbangan jasa cikgu kerana telah melahirkan anak bangsa yang berjaya di serata dunia sudah bertebaran hari ini. Tapi kita tak boleh abaikan apa yang cikgu hadapi setiap hari itu memang cukup memenatkan, ada kalanya membebankan. Jadi sebab itulah kita di Kementerian Pendidikan Malaysia memikirkan apa cara yang kita boleh ringankan, kita boleh bantu. Tentu beban itu tak boleh hilang sepenuhnya. Jadi apa yang kita boleh buat, pertamanya kita cuba untuk memasukkan ada aktiviti-aktiviti yang mungkin bersifat pilihan. Ya, tidak memberi impak besar kepada pelajar. Sebab cikgu ni kalau berkait dengan membentuk pelajar, dia tidak rasakan itu beban sebab ada kepuasan. Kejayaan itu memberi kepuasan. Pertandingan melibatkan murid berjaya dalam satu-satu sukan, badan uniform, persatuan, dia rasa satu kepuasan. Itu tidak menjadi beban. Jadi mungkin yang beban ni perkara yang perlu dibuat tapi hanya sekadar untuk dapat mungkin satu kemenangan, tapi masa yang diluangkan oleh cikgu itu terlalu banyak. Jadi kita sedang perhalusi perincikan. Saya pun sudah mesyuarat dengan pengarah negeri, pengarah bahagian supaya dimasukkan pertandingan-pertandingan yang tidak memberi impak besar. Ya, termasuk juga sambutan-sambutan yang diumumkan mungkin boleh dijadikan pilihan sama ada untuk dilakukan atau dilaksanakan, maka untuk mengurangkan beban guru ini, Datuk. Ya, betul. Contohlah sambutan Hari Guru. Hari Guru ini penting untuk guru. Itulah hari yang menceriakan guru. Jadi kita akan tetap sambut di peringkat kebangsaan. Kalau tahun ini di Negeri Melaka pada 16 Mei nanti, dan di peringkat sekolah yang pastinya disambut oleh guru bersama pelajar masing-masing. Jadi suasana yang menceriakan. Tapi di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, peringkat negeri ataupun peringkat daerah, mungkin kita akan kalau tidak ditiadakan langsung pun dipermudahkan majlis itu, direngkaskan dan mungkin dalam bentuk yang lebih bersifat ilmiah. Satu sesi perkongsian, perjumpaan guru-guru untuk berkongsi pengalaman guru yang hebat, yang mungkin kita akan nobatkan tokoh, jadi sekaligus berkongsi apa yang hebatnya seseorang guru itu sehingga boleh dinobatkan sebagai tokoh. Jadi tidaklah kita membuat pengisian yang mungkin membebankan cikgu, terpaksa ada buat persembahan itu dan ini terlalu banyak dan meninggalkan sekolah di mana murid-murid adalah lebih penting. Perkara yang ketiga, perkara yang lebih bersifat operasi, di mana kalau dulu cikgu masa pandemik kita perlu cepat dapat rekod kehadiran murid, perlu isi sebelum pukul 10 pagi, 3 petang. Tapi kita lanjutkan pukul 12 tengah hari, pukul 5 petang. Ataupun kalau ada masalah sistem, cikgu boleh buat secara offline. Isi dalam buku jadual kedatangan murid. Jadi kita permudahkan. Lepas tu ada Standard Quality Pendidikan Malaysia, SKPM,
boleh diisi hanya setahun sekali dalam sistem. Kalau dulu 2 kali setahun mungkin perlu ada dokumen-dokumen maklumat tertentu, jadi kita permudahkan hanya sekali setahun. Kemudian petugas peperiksaan, pengawas. Kalau dulu pengawas peperiksaan SPM, STPM semuanya melibatkan guru. Tapi kita akan buka selepas ni kepada pelajar IPG, pelajar IPTA, pelajar IPTS, pesara. Jadi lebih ramai yang bertugas, mungkin waktu cuti sekolah, cikgu dapat pergi cuti, ada petugas yang kita lantik dari kalangan mereka tadi, dibantu oleh guru-guru. Tentulah guru tetap akan ada, tapi jumlahnya mungkin kurang sedikit. Jadi dapatlah peluang guru cuti. Lepas tu kita juga sedang meneliti surat-surat berkeliling. Tapi khususnya pagi kali ini surat berkeliling yang berkait dengan pengisian rekod pengajaran harian. Jadi cikgu perlu isi hari-hari. Jadi kita ringkaskan balik kepada hasrat surat berkeliling ikhtisas yang asal, pengisian RPH itu, dan juga memberi autonomi untuk guru lebih kreatif, lebih selesa membuat pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jadi di samping itu, insya-Allah tahun 2023 ni, sesi ini kita akan perbanyakkan kursus-kursus yang melibatkan cikgu-cikgu supaya mereka lebih yakin, mereka ada kaedah pengajaran yang lebih berkesan dan pada masa sama dapat membuat pentaksiran yang lebih mudah. RPH itu kalau boleh seringkas dan sepadat yang mungkin. Seringkas sepadat yang mungkin. Tidaklah perlu. Termasuk juga pentaksiran untuk PBD, Datuk, apa mungkin akan ada tujuan untuk memberi kemudahan kepada para guru dalam menyelesaikan pentaksiran berdasarkan bilik darjah dan sebagainya. Ya, insya-Allah. Sebenarnya kita semua tahu apabila dimasukkan UPSR MPT3 mulai tahun 2021 2020 jadi kita memperkasakan PBS. Jadi ada guru yang baru nak menyesuaikan dengan kaedah pentaksiran yang kita buat secara menyeluruh sepenuhnya di peringkat sekolah dan di akhirnya ada ujian akhir sesi akademik. Jadi insya-Allah tahun ini kita akan adakan satu convention untuk mendapatkan semula maklum balas daripada guru-guru, pandangan mereka supaya kita boleh sentiasa tambah baik perkara ini. Jadi melalui kursus-kursus yang kita akan adakan juga nanti, insya-Allah cikgu-cikgu kita akan lebih memahami ataupun cara yang lebih baik. Walaupun di luar sana ramai cikgu yang cukup kreatif, yang hebat, yang memang sudah pakar dalam bidang ini, tapi kita membantu supaya ini menjadi lebih ringan, tidak membebankan. Jadi inilah perkara yang bila kita bercakap tentang kesejahteraan guru, mungkin akan datang lagi senarai-senarai yang lain. InsyaAllah. Kami sentiasa prihatin di Kementerian Pendidikan Malaysia supaya akhirnya murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Itulah tagline kita untuk membawa sistem pendidikan negara ini. Ya, dalam perihal ini saya juga kita juga suka untuk melihat bagaimana sokongan daripada PIBG ataupun daripada pihak ibu bapa dapat bersama-sama memudahkan urusan guru dan juga urusan sekolah. Merancang sesuatu kaedah yang baru. Ini mungkin fokus juga kepada kita menarik anak-anak ini datang ke sekolah. Kita sedia maklum mungkin gejala pontel sekolah juga berlaku disebabkan kurangnya minat anak-anak ini kepada pengajaran dan pembelajaran ataupun kurangnya minat kepada institusi sekolah. Jadi apa perancangan pihak kementerian dalam memastikan rasa suka dan minat anak-anak ini untuk ke sekolah? Sebenarnya bila kita bercakap tentang rasa suka seronok nak ke sekolah ni, tadi kita dah ceritalah pada hari pertama, minggu pertama, bagaimana cara kita nak menarik supaya mereka terus tekal. Keinginan untuk hadir ke sekolah tu tinggi pada setiap hari. Jadi sudah tentulah perkara yang paling utama yang kita mesti bawa kepada diri anak-anak kita ini ialah satu keyakinan bahawa mereka tu ada harga diri. Mereka adalah seorang yang ada nilai. Bukannya kita banding bezakan mereka sehingga rasa diri mereka terlalu kecil dan tidak seronok kerana seolah tidak ada apa. Mungkin mereka akan dibuli, mereka akan dipelekeh. Sebenarnya itulah faktor yang menolak mereka daripada nak hadir ke sekolah. Tapi sekiranya anak-anak ini sentiasa dihargai, ditunjukkan kelebihan mereka, pasti mereka akan datang. Jadi perkara yang paling mudah untuk kita bawa kepada anak-anak ini, perasaan yang seronok ialah apabila mereka rasa mereka dihargai, cikgu memberi satu pujian, tahniah,
terima kasih kerana tolong cikgu, awak anak yang baik, awak anak yang sentiasa menjaga disiplin, suka berkawan, tolong kawan. Jadi sebenarnya di sekolah ni perkara yang paling mudah nak membentuk ataupun dibentuk ialah sifat yang baik, nilai-nilai yang baik. Jadi saya ingin mengajak semua guru-guru, masyarakat, ibu bapa, mulakan anak kita ini dengan sesuatu yang baik. Ajar mereka untuk ucap terima kasih, mengucapkan selamat pagi cikgu dengan seikhlasnya, memberi salam, bersalam cikgu, cium tangan. Nak buat sesuatu minta izin cikgu, bila cikgu benarkan cakap terima kasih. Cikgu dah mengajar, terima kasih cikgu, saya sayang cikgu. Semua itu perkara yang paling mudah nak ajar di sekolah dan dia tidak kira dia merentas kaum, merentas tahap kognitif anak itu. Semuanya itu boleh diajar di sekolah dalam masa yang cukup singkat. Kalau sekolah berjaya merancang dalam minggu yang pertama ni yang kita izinkan untuk buat sesuatu aktiviti yang bermakna, maka lakukanlah pada minggu pertama ini. Supaya anak itu rasa sayang sekolah, sayang cikgu, sayang kawan-kawan, sayang abang, sayang adik. Inilah perkara baik yang pastinya memberi kesan mendalam. Jadi itu yang paling utama dalam pendidikan. Inilah yang memanusiakan manusia. Jadi selepas itu bila semua dah ke sekolah, tak sabar-sabar nak jumpa cikgu, kita ajarlah dia jadi orang cerdik satu persatu. Akhirnya mereka akan berjaya dalam kehidupan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Kita perlu menyeimbangkan anak-anak ini dengan nilai moral, kualiti falsafah hidup dan juga mungkin dari segi akademik dan juga rohani serta jasmani. Itu satu fokus kita bukan sahaja di pihak kementerian tetapi juga di pihak kerajaan dan juga seluruh rakyat Malaysia, menginginkan pelapis kita lebih bernilai tinggi dan juga berkualiti. Yang berbagai Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam hidup kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Kerajaan akan terus menggalakkan sektor swasta menguji dan menilai, menggaji dan dengan nilai yang lebih tinggi. Masalah negara kita ini ialah peningkatan produktiviti tetapi kadar upah yang rendah. Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan. Perkeso juga menyediakan insentif kepada majikan menggaji golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, gelandangan, penganggur tegal sehingga RM600 sebulan. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Keperluan kaum wanita, terutamanya mereka yang terpaksa berhenti bekerja selepas tempoh cuti bersalin untuk menjaga anak-anak. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsurансkan pekerja. Dianggarkan lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini melibatkan dana keseluruhannya RM290 juta. Saya menyeru supaya majikan memainkan peranan dan turut bertanggungjawab menyediakan pusat jagaan kanak-kanak di pejabat. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. 1
Ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Bersua kembali bicara naratif. Terima kasih kepada pihak KPM. Kali ini kita bercakap tentang pengoperasian pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024 yang berbahagia Datuk Fakhruddin. Datuk, kita mendengarkan akronim ABC digunakan. Ini ruang yang terbaik untuk Datuk perjelaskan berkenaan akronim itu, Datuk. Okey, baik. Terima kasih. Nampak mudah, ABC. Back to basic. Yeah. Saya yakin anak ibu-ibu yang menghantar anak pada hari pertama, minggu pertama itu, mungkin yang hantar ke prasekolah akan bertanya bila anak tu balik, dah boleh baca ABC, dah pandai ABC. Tapi ABC yang kita bawa ini sesuatu yang lebih besar maknanya, iaitu A itu untuk anak, B itu baik, C itu cerdik. Jadi kita jadikan satu frasa anak yang baik lagi cerdik. Jadi dengan kata lain, urutan itu kita jangan ubah. Bermula dengan A, anak yang lahir itu jasadnya dengan satu emosi yang mungkin tanpa dipelajari pun sudah menangis kalau lapar, tersenyum kalau kenyang. Jadi perkara itu bermula dari anak. Dari kelahiran dalam jagaan ibu bapa masing-masing. Tapi perlahan-lahan anak itu membesar, tentu ibu ayah akan ajar anak itu sedikit dari segi kerohanian ataupun agama, kepercayaan masing-masing. Contoh, kita boleh dengar anak-anak yang kecil membaca doa makan sebelum makan. Walaupun mereka tak tahu makna, kenapa kena baca, mereka tak tahu, tapi mereka boleh baca. Dijadikan amalan. Maksudnya, kerohanian itu mula diterapkan seawal mungkin oleh ibu bapa, dan lepas itu datanglah aspek jasmani, maksud sosialnya. Mereka dah mula bergaul dengan saudara mara. Saya perasan tak, kalau hari raya biasa ibu bapa akan bawa anak-anak ziarah ke rumah saudara mara untuk mengenali sesama sepupu ataupun saudara mara yang lain. Katanya jadi ke Sumbang. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok mungkin bawa anak-anak tu pergi untuk dapat duit raya. Tapi sebenarnya di sebalik itu ialah dari segi sosial. Nak tingkatkan hubungan itu. Jadi di sebalik duit raya itu ada makna yang besar. Semuanya telah berlaku dalam jagaan ibu bapa, dan bila ke sekolah bermula dengan cikgu-cikgu. Sebab tu cikgu bila anak sampai ke sekolah pada hari pertama, minggu pertama, kita jangan cepat nak berikan air tu. Kita selesaikan bab S tu dulu. Sosial dulu. Jadi apabila sosial tu sudah cantik, sudah memberikan satu semangat yang tinggi untuk meneruskan pembelajaran, barulah kita masukkan I tadi, intelek. Ataupun kita didik mereka. Jadi bermula dengan watak, diikuti dengan otak. Di situ baru kita berjalan. Sebenarnya kalau saudara Ismail perasan, susunan pun cantik. JERSI, Jersey. Jadi cuba gambarkan anak bersekolah daripada prasekolah sampailah habis mereka belajar, kita dapat pakaikan mereka dengan satu jersey. Jersey yang sempurna untuk mereka pergi bertanding di mana jua lapangan. Jadi itulah, kita perlu ingat semua bahawa anak ini bukan hanya satu komponen ataupun perkara yang kita nak ajar pada mereka. Bukan intelek sahaja, bukan nak straight A sahaja. Kita nak mereka lengkap. Jasmaninya, emosi, rohani, sosial, intelek. Jadi biarlah dia bersukan, biarlah dia buat aktiviti, biarlah dia bergaul, biarlah pergi camping, pergi buat apa saja, asalkan ia menjadi lengkap. Jadi inilah yang membuatkan dia bekal cukup untuk perjalanan kehidupan dia. Dari permulaan, lahirnya, sampailah pengakhiran. Datuk, saya nak menyelit sikit. Kita tahu dan kita sedia maklum, mungkin objektifnya itu baik dan juga menggambarkan kepada nilai-nilai yang positif. Tetapi mungkin ada juga yang berpandangan dengan bebanan ataupun dengan mungkin silibus yang perlu dikejar atau perlu dihabiskan dalam satu tempoh takwim persekolahan. Ada yang menyatakan apakah terdaya ataupun rasional untuk kita melengkapkan kesemuanya, kerana silibus pun tidak habis untuk dikejar, apatah lagi untuk melaksanakan atau mengajar perkara-perkara yang lain, Datuk. Okey, baik. Sebenarnya dalam kita mengajar, membentuk manusia ni, sebenarnya yang mana lebih penat? Membaikkan manusia ke ataupun mencerdikkan manusia? Sebenarnya membaikkan manusia itu, saya cakap awal tadi, perkara yang mudah. Tapi sekali manusia itu sudah baik, dia akan mendengar kata, dia akan ikut apa arahan. Arahan yang mudah
tapi dia akan terjemahkan dalam keadaan yang lebih kompleks. Kerana hatinya sudah ada di situ. Jadi sebab tu anak yang kita sudah bina baik itu dengan pematuhan disiplin, dengan mendengar ajaran guru, dengan adabnya yang cukup, akhirnya dia akan dapat ilmu itu dengan mudah. Jadi kita jangan kejar silibus yang terlalu tinggi. Sukar itu, sukarnya kerana yang nak menerima itu tidak bersedia. Kalau yang nak menerima itu sudah bersedia, pastinya ilmu itu akan jadi mudah. Kita boleh lihat anak-anak yang berada di sekolah agama, sekolah tahfiz yang ada asas disiplin yang tinggi, di mana-mana sekolah pun yang kita sudah tahu disiplin pelajar itu tinggi, dia akan mencipta kejayaan yang besar. Kenapa? Kerana baik itu sudah ada. Jadi cerdik itu cukup mudah. Tapi kalau kita tidak bina baik itu, maka inilah yang membebankan cikgu. Cikgu akan terbeban. Saya rasa kalaulah seorang cikgu dapat bentuk 30 pelajar dalam satu kelas, bayangkan betapa banyaknya ramainya murid-murid yang akan menolong. Terus terang, Saudara Ismail, saya pergi ke sekolah di luar bandar, di Baram. Saya baru balik daripada Sempurna. Anak-anak yang berada jauh daripada bandar ataupun terdedah kepada mungkin sesuatu yang asing bagi mereka, mereka adalah anak yang sudah ada nilai dalam kehidupan. Saya dapat lihat bagaimana kesantunan mereka bila kita berbicara dan menghormati. Jadi sebenarnya mereka walaupun jauh di pedalaman sana, bukan mereka tak berjaya. Saya bercakap dengan salah seorang pemandu van saya di Pulau Bumbung, kan? Anak dia 5 orang masuk universiti, berada di Pulau Bumbung. Jadi dia kata, Datuk, anak kami ini mendengar kata dan akhirnya bila dia masuk ke sekolah menengah, dia berjaya. Asalnya saya tak tahu. Bila bercakap dengan kaedah percakapan dia teratur, bila saya tanya, rupanya anaknya sudah 5 orang berada di universiti dan ada sudah bekerja. Jadi sebenarnya, baik ini sangat besar nilainya. Bukan sukar nak jadikan anak baik ini. Bukan sukar. Jadi cara kita nak bina anak baik ini, biarlah kita mengajar mereka itu dari hati yang ikhlas. Dari hati ke hati. Di situlah terbina kasih sayang, cinta, maka berlakulah satu pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi cerita Kementerian Pendidikan ialah merupakan cerita cinta yang cukup tinggi untuk membina anak bangsa. Kita tidak hanya mahu melahirkan para pelajar yang cemerlang akademik, tapi cemerlang dalam kehidupan dan juga cemerlang sebagai seorang individu. Dan ibarat selai kain putih yang perlu dicorakkan di institusi pendidikan dan juga ibu bapa. Datuk tidak lari juga apabila dibuka sesuatu sesi persekolahan. Saban tahun isu berkenaan tentang membawa buku ke sekolah, isu beg berat dan juga bebanan kepada anak-anak yang akan bersekolah ini. Jadi apa perancangan ataupun alternatif oleh pihak kementerian? Baik. Sebenarnya beg ni bermula dari mana? Dari rumah pastinya. Jadi rumah pun tak boleh buat beg, dia bermula dari kedai. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, marilah kita pilih beg yang ringan untuk anak kita. Itu yang pertama. Jadi beg yang ringan, yang sesuai dengan saiz badannya, dengan usianya. Kemudian beg yang ringan itu diisilah dengan bahan-bahan perkara yang sesuai dari rumah. Tapi bawa buku pun ada 2 kilo dah tu. Itulah. Sebenarnya sebab tu kita sediakan loker. Ada sekolah yang 2 sesi kita sediakan loker. Bagi yang 1 sesi tak perlu sediakan loker, anak-anak boleh simpan buku di sekolah. Dengan selamat insya-Allah. Jadi tak perlulah buku teks tu nak dibawa balik ke rumah, bawa ke sekolah hari-hari, sebab buku itu untuk rujukan semasa cikgu mengajar. Mungkin ada sedikitlah kerja-kerja yang mungkin pada hari tertentu saja bawa balik. Jadi sebenarnya usaha untuk mengadakan loker buku teks digital bagi sekolah yang dah boleh mengajar menggunakan smart board ataupun smart TV. Kemudian pendekatan BTP cikgu juga disesuaikan supaya lebih memberi tugasan-tugasan yang tidak menyebabkan buku-buku itu terpaksa dibawa dalam jumlah yang banyak. Dan juga kita sudah memberi penekanan supaya buku latihan tidaklah terlalu banyak, tidaklah mengikut topik-topik tertentu, mungkin karangan satu, jadi ejaan satu untuk pelbagai jenis buku latihan. Mungkin 1-2 cukup, untuk 1 bawa balik,
Dan satu lagi hantar pada cikgu. Dan begitulah gilirannya dikurangkan. Dan buku aktiviti juga kita tidak benarkan. Kalau tahap 1 tu beli yang ada di pasaran, gunakan buku aktiviti yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pada masa sama juga kita dah bekerjasama dengan JAKIM untuk pelajar tu kalau pakai baju t-shirt untuk ada aktiviti PJK, boleh terus pakai sampai ke kelas agama petang. Begitu juga kalau dia dah pakai baju sekolah biasa sampai ke petang pun sekolah agama dia gunakan pakaian sama. Jadi perkara inilah sedikit sebanyak dapat mengurangkan berat badan itu. Apa pun yang penting akhirnya ibu bapa jugalah di rumah bantu anak-anak di tahap 1 ini untuk memastikan dia tidak bawa perkara yang boleh memberatkan. Ya, ada mungkin anak-anak yang mungkin tidak mengerti dalam penyusunan jadual, membawa semua buku dan ini memerlukan bantuan ibu bapa. Memerlukan bantuan menyusun buku mengikut jadual. Seketika Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Usahawan mikro dan penjajah kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun dengan dana yang tersedia berjumlah 1.7 bilion. Antaranya RM300 juta dikhaskan untuk menyokong perniagaan mikro oleh usahawan wanita dan belia. Ini bagus, ini satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang tu. Ini agak efek ekonomikal untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni sebab dia satu set balus sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, kita bersua kembali dalam bicara naratif pengoperasian pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024. Datuk, menjelang pembukaan ini concern ataupun kerisauan mungkin ibu bapa adalah berkenaan yuran persekolahan. Ya, bagaimana pihak kementerian berpendirian dalam yuran yang akan ditentukan, mungkin yuran-yuran tambahan oleh pihak sekolah dan sebagainya, Datuk. Baik, sebenarnya kita faham kos sara hidup bagi masyarakat di negara kita adalah sesuatu yang sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan dan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia juga bersama-sama
menyokong usaha ini. Jadi apapun dalam penetapan yuran untuk dibayar ataupun sumbangan PIBG ke sekolah itu ada kaedahnya. Jadi perlu ditetapkan, diputuskan dalam mesyuarat agung PIBG dengan berapa ketentuan nilainya, kemudian dipersetujui, kemudian dikemukakan permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan bila ada kelulusan maka bolehlah dibuat kutipan sumbangan itu secara rasmi. Jadi apapun nasihat kita di Kementerian Pendidikan Malaysia ialah amount yang tidak membebankan, yang sesuai dengan keupayaan masyarakat di sekitar itu dan pastinya setiap sen duit yang disumbangkan itu mesti dimanfaatkan kembali kepada aktiviti pelajar, bukan untuk tujuan yang tidak memberi manfaat kepada pelajar. Duit sumbangan PIBG itu mesti kembali semula kepada pelajar. Sama juga tadi bila kita masukkan pertandingan-pertandingan tertentu tu yang tidak memberi manfaat kepada pelajar, tidak menjadikan anak itu lengkap dengan jersey itu, tak perlulah adakan. Yang penting jersey anak itu mesti selesai. Jasmani, emosi, rohani, sosial, intelek itu. Jadi inilah yang kita nak sarankan. Jadi gunakanlah duit itu sebaik mungkin. Jadi sebenarnya kita juga ada kumpulan penggerak ibu bapa komuniti dan swasta juga sentiasa menyokong usaha sekolah. Jadi sebenarnya kita tidak menghalang mana-mana pihak pun untuk menyokong sekolah. Sebenarnya kita dah keluarkan satu surat pekelip ikhtisas bilangan 4 tahun 2023 juga. Jadi untuk orang kenamaan, ahli politik dan pihak NGO untuk masuk ke sekolah ada SOP-nya dan pastilah masuk mereka ke sekolah itu untuk membantu, memberi bantuan, sumbangan. Maka buatlah permohonan mengikut SOP, maka saya mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia memang mengalu-alukan sumbangan itu kerana itu juga sebahagian daripada jariah pihak-pihak tertentu dan pastinya untuk dunia pendidikan anak-anak kita. InsyaAllah. Datuk, sedikit yang menyentuh berkenaan kos itu, ia juga turut terbit persoalan dan juga aduan berkenaan tentang kos untuk mengadakan kelas tambahan, untuk mencetak bahan-bahan akademik, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang kadang-kadang perlu dikeluarkan sendiri kosnya itu oleh guru-guru untuk mencetak, untuk melakukan tujuan fotostat dan sebagainya. Jadi apakah ada pendirian daripada pihak kementerian berkenaan tentang isu peruntukan dana dan juga sumbangan ini untuk memastikan tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan bahan akademik itu dapat diselesaikan? Baik, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berjuang untuk meningkatkan jumlah per kapita grant ataupun jumlah peruntukan yang nak diberikan kepada sekolah mengikut bilangan pelajarnya. Malah kita ada hasilkan satu kertas cadangan formula mengikut lokaliti, ada yang pedalaman 3, 2, 1 dan pelbagai kaedah formula itu. InsyaAllah kita masih berjuang lagi supaya menjadi satu kaedah agihan yang adil supaya semua pihak dapat peruntukan yang secukupnya. Contohlah, kalau kita nak ambil sekolah di pedalaman di Sabah, Sarawak. Tempoh hari saya pergi ke Baram yang jauh di pedalaman Sarawak sana itu. Jalannya cukup mencabar. Pastinya untuk membeli sesuatu bahan peralatan itu kosnya berganda-ganda. Mungkin melebihi 20-30% daripada harga di bandar-bandar biasa ataupun di Semenanjung. Jadi sebenarnya bagi cikgu, kita katakan cikgu di bandar di Semenanjung ini sudah ada tekanan dengan beban itu, tapi guru di pedalaman sana lebih mencabar. Ada satu ketika bila dalam perjalanan itu saya menitiskan air mata. Betapa berkorbannya cikgu itu demi mendidik anak bangsa di pedalaman sana. Baik sama juga di Pulau Mabur saya pergi perjalanan mengharung ombak badai. Tapi semua ini adalah perjuangan bagi cikgu itu. Mereka tidak rasakan satu yang beban. Mereka bangga berada di sana, tapi kita yang ada serba-serbi kemudahan ini perlu fikirkan untuk keadilan. Jadi insya-Allah kita berjuang untuk dapatkan sebanyak mungkin peruntukan, tapi kemudahan-kemudahan yang terbaik juga kita jangan abaikan di luar bandar, pedalaman, pulau, di atas tanah tinggi, pegunungan dan sebagainya. Ya, pengorbanan itu sebenarnya cukup mengharukan. Memang benarlah perumpamaan guru ini ibarat lilin yang membakar diri. Yang berbagi, Datuk, satu lagi persoalan yang terbit, isu harga makanan di kantin sekolah yang dijual.
kenaikan mungkin kos harga barang mentah makanan juga turut memberi kesan kepada isu ini dan juga kesesuaian penyediaan makanan disediakan di kantin sekolah. Apa antara resolusi penyelesaian pihak KPM dalam menangani rungutan ini? Ya, betul. Terima kasih. Sebenarnya sebab itu adalah hari-hari pelajar perlu ke kantin untuk mendapatkan makanan. Jadi sebenarnya kita ada surat pengkeliling iktisad dan surat arahan yang berkaitan dengan pengurusan kantin. Tapi yang penting di sekolah ada jawatankuasa yang menguruskan kantin dan jawatankuasa ini dipandukan dengan buku panduan yang cukup jelas. Jadi berkait dengan jumlah harga makanan yang ada di kantin itu sudah ada perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin sekolah itu sudah termaktub. Semasa satu-satu kontraktor itu pembekal makanan itu diberi untuk menguruskan kantin sekolah. Jadi cumanya kita menyuruh di sini supaya pengusaha kantin sekolah gunalah peluang yang diberikan ini untuk membekalkan makanan kepada anak-anak ini. Anak yang datang belajar ke sekolah. Jadi berkatnya itu cukup tinggi. Jadi kalaulah makanan yang berkhasiat dihidangkan dengan harga yang berpatutan, maka doa anak-anak itu, doa ibu bapa mereka itu pasti sampai kepada pembekal pengusaha kantin itu yang pastinya hidupnya lebih berkat. Saudara Is, saya anak pembekal makanan di kantin. Ayah saya dulu berniaga di kantin Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa di Kelantan. Jadi saya tahulah macam mana melayan cikgu dalam kantin semasa saya rehat. Jadi sebenarnya pengusaha kantin yang ada di luar sana, sebenarnya tuan-tuan juga bertuah seolah cikgu yang berada di kelas mengajar, tapi tuan-tuan dan puan-puan memberi makan cikgu dan anak-anak yang diajar oleh cikgu. Jadi marilah kita sama-sama membantu, bukan sekadar untuk keuntungan, tapi juga jariah kita. Tapi saya tahu di luar sana ramai pengusaha kantin yang suka membantu sekolah, sentiasa membantu anak-anak yang mungkin tak mampu untuk membeli makanan. Terima kasih dari saya. InsyaAllah rezeki itu akan lama kelamaan akan semakin dibuka dan juga dipermudahkan di kemudian hari. Yang berbagi Datuk mewakili pihak KPM, apa mungkin ucapan dan pengharapan yang berbagi Datuk sempena dengan pembukaan sesi akademik persekolahan 2023-2024 bagi kepada pihak ibu bapa, sekolah, guru-guru dan juga anak-anak murid akan memulakan sesi persekolahan. Baik, saudara Is. Jadi saya nak seru kepada semua kita yang ada dalam ekosistem pendidikan ini, kita bersama-samalah untuk membangunkan sistem pendidikan kita ini ke arah yang paling tinggi untuk memartabatkan anak bangsa kita, karamah insaniah, supaya kita menjadikan sebuah negara Malaysia negara madani yang cukup kita syukuri, nikmati kehidupannya, dan kita terbukalah menerima apa sahaja pandangan yang positif dan bersyukurlah atas apa jua kejayaan yang telah kita capai. Akhirnya it takes a village to raise a child. Marilah kita garapkan tenaga kita, satu kampung, satu Malaysia, untuk mendidik anak bangsa Malaysia madani ini. InsyaAllah. 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 Saya teringat juga perumpamaan oleh seorang pengasas ajaran Confucius yang mengatakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam masa sebulan, tanamlah sayur-sayuran. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang baik untuk bertahun-tahun lamanya, bentuklah dan juga didiklah anak-anak muda yang ada. Terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama dengan kami pada hari ini.